أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإله الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian? Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat lagi sekali kita bertemu dalam siri membaca kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Alhamdulillah. Kita masuk kepada tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan azan. Berkaitan dengan azan, muka surat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, pada malam ini kita nak membicarakan satu tajuk lagi berkaitan dengan azan dan juga perkara yang berkaitan dengannya. Dalam teks Arab kita ini, bab fadilatul azan, iaitu bab kelebihan ataupun keutamaan azan. Azan ini ialah dah jadi suatu syiar lah, syiar untuk dilaungkan di semua tempat masjid, surau ataupun di mana tempat-tempat kita mendirikan salat. Mari kita tengok apakah yang hadis-hadis yang berkaitan dengannya, untuk kita mengambil maklum, mengambil faham dan mengambil tahu yang kata azan itu. Kita mendengar azan, tapi apakah hukum-hukum, dalil-dalil, fadilat-fadilat yang berkaitan dengan azan itu sendiri. Baik. Pertamanya di sini kita lihat dalam teks Arab ini, rawaina an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Tengok di sini, kami meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Itu hadisnya, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain. Dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Apa maksud hadis ini tadi? Pertamanya ialah andai manusia, lau itu jikalau lah, jika ataupun andai, ya'lamun nas, manusia tu tahu, ma fin nida, apa ataupun tentang pahala yang terdapat dalam azan. An-nida itu seruan, tapi maksud seru ini ialah azan. An-nida, dan dalam azannya, pahala yang terdapat dalam azan, was-saff fil awal, dan saf pertama. Dalam hadis ini terdapat dua perkara penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebutkan dan nak memberitahu kepada kita, iaitu pertamanya berkaitan dengan azan was-saff fil awal, iaitu saf awal dalam solat berjamaah lah ni. Ini berkaitan dengan solat jamaah. Solat seorang diri
Tak timbullah soal nak saf awal. Dialah awal, dialah akhir. Dialah imam, dialah makmum. Itu kalau solat seorang diri. Dia imam, dia makmum. Dia saf awal, dia saf akhir dan sebagainya. Tak ada kelebihan apalah. Kalau solat seorang diri tak ada apa-apa kelebihan. Dan tak ada berkaitan dengan hadis ini. Jadi di sini nak cerita pasal solat berjamaah. Di sana ada azan. Dan bila solat berjamaah dia ada saf awal. Jadi di sini Nabi kata sallallahu alaihi wasallam menyebut andai manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan. Jadi azan ini ada pahala khas untuk azan. Jadi orang yang tak azan tak dapat pahala apa-apa lah. Tak termasuklah. Jadi sini khas nak cerita pada orang yang muazzin. Adapun kita panggil Bilal. Bilal. Sempena dengan nama Sayyidina Bilal Ar-Rabah. Ya. Jadi di sini disebut andai manusia tahu pahala yang terdapat dalam azan dan juga pahala yang ada ataupun yang terdapat pada saf pertama dalam solat. Kan? Semalam yajidu, tetapi dia tak ada peluang. Maksudnya mereka tidak mendapat peluang ini. Semalam yajidu, melainkan illa an yastahimu alaih. Melainkan mereka kena cabut undi. Jadi andaian pahala azan ini dan juga saf awal ini, kalau mereka tak dapat peluang, tapi peluang itu ada dengan syarat cabut undi. Itu maksudnya. Lam yajidu illa, melainkan dengan ayyastahimu, melainkan dengan mencabut undi untuk mendapat peluang itu. Lastahamu, nescayalah atau pastilah mereka akan melakukannya. Kau cabut undilah. Yang penting dapat saf awal. Itu maksudnya. Yang mudah faham lah. Siapa nak masuk saf awal, cabut undi dulu. Jadi tukang siap kita duduk tunggu kat luar sana. Siapa nak saf awal, cabut undi. 10 ataupun 20 pertama. Ya? 10 yang pertama ataupun 15 ke 20 orang pertama. 10 pertama dapat saf pertama ni. Tentulah kita akan cabut undi. Kita mau cabut undi. Itu maksudnya. Tapi tidaklah begitu. Dia kata kalau, jika ataupun andai kata nak dapat saf pertama itu, kena Tok Siap kata siapa nak duduk saf pertama cabut undi. Jadi 10, 30 orang ada di luar sana, cabutlah undi. 1, 2, 3, 4 sampai 15. Sebab saf depan ni mampu 15 orang contoh kan. 15 first 15. Yang jamaah yang pertama 15 itu memang saf pertama. Contohlah, kalau tahu kena cabut undi, tentulah kita akan cabut undi. Jadi artinya kelebihan dan faedah fadilat saf pertama itu adalah sangat besarlah maksudnya. Begitu juga dengan azan. Ada contoh sini tapi di sini ma fin nida was safil awal. Jadi mungkin untuk azan itu seorang saja. Kalau ia pun nak azan, cabut undi dulu. Siapa dapat, dia boleh azan. Contohlah, tentulah adalah kalangan kita yang suara bagus-bagus ni sanggup cabut undi untuk menjadi tukang azan ya di masjid ataupun di mana tempat kita mendirikan solat. Itu maksudnya. Baik, jadi apa maksud yang kita boleh ambil di sini ialah bahawa fadilat azan itu besar dan fadilat saf pertama itu pun besar, lebih daripada orang saf kedua. Baik, mari kita tengok tentang kelebihan azan ini. Ya. Baik. Di sini Nabi sebut di sini berkaitan dengan azan ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lau ya'lamun nas ma fi nidai was safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu ya alaihi lastahamu alaihi ya lastahamu alaihi ai lau ya'lamun nasu fadlul azan. Maksud sini dia kata iaitu lau ya'lamun nas, kalaulah manusia, maksudnya jemaah-jemaah yang datang nak solat ni
ya'lamun nas fadlul azan wa thawabuhu la harisu alaihi harsan syadidan. Ya, tentulah peluang ini akan diambil sebaik-baiknya, kan? Untuk diambil peluang untuk boleh azan, ya, apabila masuk waktu solatlah. Jadi azan ini apabila masuk waktu, itu azan, kan? Jadi kalau jangan pula di luar waktu nak azan juga, tak ada maknanya. Sebab azan ni ialah apabila takrifnya ialah melaungkan panggilan solat, ya, apabila masuk waktu solat. Itu azan. Baik. Jadi itulah dia maksudnya kelebihan azan ini. Dan di sana kita akan lihat lagi bagaimana kelebihan seorang tukang azan. Ya, kita teruskan lagi. Baik, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duratun hatta la yasma'at ta'zin." Ya. Jadi tadi berkaitan dengan tukang azan, kita dah tahu kelebihan orang yang melaungkan azan dan juga saf yang pertama. Jadi artinya azan itu ada kelebihan tukang azannya dan saf pertama itu ada kelebihannya. Dan sekarang kita lihat berkaitan dengan azan itu sendiri. Iza nudiya lis-salati adbara syaitan. Maknanya azan ini dia ada kekuatan. Dia ada power. Dia ada power. Ya, bukan power bank saja yang kita ada untuk handset kita, handphone kita untuk power. Tapi azan itu kuat lagi power dia. Kan? Idza nudiya lis-salati adbara syaitan. Apabila panggilan untuk solat dilaungkan, azanlah, syaitan lari. Lari ini sampai mengeluarkan suara kentut. Kuat sungguh lari sampai terkentut ni, bayangkanlah. Kuat sungguhlah lari itu, lari sungguh-sungguh. Bukan lari sikit-sikit. Maksudnya, dia takut sungguh dengan azan ni. Lari. Sehingga bila? Hatta la yasma'at ta'zin. Sehingga dia tidak sampai mendengar suara azan. Jauh mana dia lari kalau suara azan tak dengar? Kalau dulu tak pakai PA system, tak ada speaker. Agak-agak berapa meter lah kan suara. Takat tu jalan dia lari. Tapi sekarang ni dengan PA system, dengan speaker sebagainya, lagi jauhlah dia lari. Tapi kemampuan larian syaitan ni bukan macam manusia. Dia boleh lari sungguh, lari jauh. Kan? Jadi tenaga dia pun kuat juga untuk lari. Tapi azan tu lebih kuat lagi pada dia. Kalau lagi dia dengar azan, dia lari situlah. Lari punya lari. Sampai terkentut. Kan? Itu dahsyatnya azan ini kepada syaitan. Jadi di antara azan dengan syaitan ini, dua perkara yang tak boleh bertemu. Oleh itu, siapa yang mendengar azan, untuk nak ngelak daripada syaitan, dia kena menuju ke tempat di mana azan itu dilaungkan. Kalau sebaliknya, dia macam syaitan. Orang azan di masjid, patutnya start kereta, start motor, atau apa-apa sajalah kenderaan, jalan kaki ke, menuju ke masjid, tempat di mana azan itu dilaungkan. Tapi kalau azan di masjid, dia menongkah laungan azan. Orang menuju ke masjid, dia menuju balik rumah. Ataupun dia menuju ke tempat lain, bukan masjid. Bukan masjid. Pergi mall, pergi Speedmart, pergi family store. Tengah azan ni. Azan duk bunyi dekat masjid ni. Dia start kereta ataupun jalan atau sebagainya, menuju ke family store. Apa maknanya? Macam siapa? Macam setan. Itu jawab dia. Sipelnya mudah saja. Kalau azan di masjid, patutnya untuk tidak menjadi saudara ataupun menjadi pengikut atau menjadi kuncu atau sebagainya kepada syaitan, kena menungkah gerakan syaitan itu. Syaitan dia meninggalkan azan. Maksud azan itu di masjid. Dia meninggalkan masjid. Dia lari sungguh-sungguh. Jadi kalau ada manusia yang sama macam tu, pergi ke shopping center, pergi kompleks, beli belah,
pergi pasar tani, pergi pasar malam, tengah azan. Jadi itulah dia. Bagi orang yang dah elok hati, orang yang dah beriman, orang kuat takwanya, orang yang dah rasa melekat di hatinya akan solat berjamaah itu, dia tak sanggup berada di tempat lain selain daripada masjid ataupun musalla ataupun surau di mana orang berkumpul untuk bersolat berjamaah. Dia tak sanggup. Dia rasa guilty. Feel guilty. Rasa bersalah. Sekiranya tengah azan, dia tidak berada di tempat di mana azan itu dilaungkan. Bagi orang yang dah melekat hatinya dengan kebelaziman dia, kebiasaan dia berada di masjid, itulah. Itu saya kadang-kadang terbabas. Kita dalam perjalanan dalam musafir misalnya. Dalam musafir itu tak apalah. Kita musafir itu ada rukhsah, ada keringanan, ada keharusan. Ya, dia musafir. Jadi tengah musafir itu azan. Dia musafir itu lain. Dia ada peruntukan lain. Dia musafir. Solat berjamaah boleh. Dia boleh jamakkan solat dia. Maghrib, Isya, Zuhur, Asar dan sebagainya. Tapi kalau normal, kadang-kadang biasa kita mustautin di kampung, di taman kita ini, bila azan dilaungkan kita tidak berada di masjid, inilah dia. Samalah macam makhluk Allah ni. Syaitan ni. Adbara syaitan walahu duratun. Cuma mungkin tak terkentut lah kot. Duk membeli belah dekat pasar malam tu, tak terkentut-kentut macam syaitan. Tapi syaitan dia lebih lagi. Takut pada azan. Tapi kalau kita juga apabila azan dilaungkan tidak merasai macam ni, tidak sama juga dengan syaitan itu, itulah dah jadi kuncu-kuncu syaitan. Jadi tentulah ya powernya azan ini. Apa di kandungan azan ini? Antara lain atau semualah kita dengar. Apa sebutan ataupun lafaz-lafaz azan ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tentulah syaitan dia takut. Kalimah Allahu Akbar itu, dia takut pada Allah, dia pun tahu Allah tu maha besar. Tetapi cumanya dia dimurkai kerana dia ingkar perintah Allah, sujud pada Nabi Adam. Ketika Allah perintah semua makhluk, semua malaikat sujud, dia saja tak sujud. Kerana sombong dan angkuh dia. Dia kata, kenapa aku nak sujud dekat Adam? Adam itu min turab, Adam itu daripada tanah. Aku jadi daripada api. Tentulah hebat aku daripada Adam. Maka dia angkuh dan sombong itulah dia tak tunduk pada perintah Allah. Tapi dia membesarkan Allah. Dia mengagungkan Allah. Tak macam makhluk-makhluk manusia yang ingkar pada Allah itu pada tahap mana? Pada tahap sampai mana? Macam sekarang berlakulah Yahudi sekarang ini. Tak ada rasa takut langsung pada Allah. Dia menjadi zalim, sezalim-zalimnya. Kan? Jadi makhluk syaitan ini ada juga dia rasa takut pada Allah. Dia mengakui Allah. Dia Tuhannya. Cuma dia ingkar pada ketika itulah. Dan sehingga dia dimurkai. Dan dengan bertolak daripada situlah dia takut pada kalimah-kalimah Allah ini. Sebab dia ingkar pada Allah. Nak menunjukkan keingkarannya, apabila azan dilaungkan, dia tak boleh dengar azan. Jadi manusia juga, kalau ada yang dengar azan, tapi tak menyahut azan, samalah macam syaitan. Itulah sipirnya, atau kesimpulannya yang boleh kita ambil, bahawa bila azan laung, jangan lari daripada azan. Untuk tidak jadi syaitan. Ataupun kuncu pada ataupun pengikut syaitan. Kerana iza nudiya lis-salati adbara syaitan. Jadi di sini Allah cerita syaitan, tapi syaitan ini ada makhluk yang benar-benar syaitan, ada makhluk manusia tapi berkelakuan syaitan. Itulah dia, mereka yang tidak hormat, mereka yang tidak ra'i, mereka yang tidak tunduk, mereka yang tidak menyahut akan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya, asyhadu an la ilaha illallah, itu semua kalimah suci, syahadatain, yes, dua kalimah syahadah, dan membesarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jadi dalam azan itu didahulukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan hayya 'alas salah. Betul, jom pergi salat. Kalimah azan itu mengajak manusia pergi salat. Hayya 'alas salah, jom pergi salat. Jom pergi sembahyang. Hayya 'alal falah, jom kita mendapat atau menuju kepada kemenangan, kejayaan, kecemerlangan. Hayya 'alas salah, salat. Kemudian ujungnya seterusnya hayya 'alal falah. Salat dan falah itu dua perkara yang satu janji Allah pada manusia yang dirikan salat itu. Hayya 'alal falah. Salat di sana ada kejayaan, di sana ada kemenangan. Jaya macam mana? Paling-paling kita berjaya menyelamatkan diri kita daripada murka Allah. Dan bila terelak daripada murka Allah, berarti kita terelak daripada neraka Allah. Itu je. Kita tak dimurkai oleh Allah, artinya tak termasuk dalam golongan yang akan dihumban dalam neraka Allah kerana tak solat. Jadi di sinilah dia. Walaupun hadis ini ringkas, tapi kalau kita nak lihat kepada implikasi hadis ini, kita cerakin, kita pecahkan, analisiskan hadis ini, bagaimana syaitan takut pada azan, tapi kalau ada juga manusia yang takut pada azan, lari daripada azan, maka tentulah sama macam syaitan. Baik, itu satu lagi. Ya, berkaitan dengan izanu dia lis salati adbara syaitanu walahu turatun hatta la yasma' ta'zin. Dan bila dia lari, kalau tak sempat sampai ujung pun, yang separuh jalan pun, ke mana dia pergi? Dia masuk ke tempat-tempat kotor, tempat najis. Dan kita dah baca kitab berkaitan dengan syaitan tadi. Ya. Dia suka singgah di tempat-tempat yang kotor. Jadi kalau tak sempat lari pun, dekat masjid ni ataupun surau ni ada tempat kotor, tandas lah. Maka kalau sempat lari ke tandas, masuklah dia ke tandas. Itu tempat yang kotor, sebab dia suka tempat kotor. Tandas. Oleh itu, kalau ketika azan dilaungkan, untuk mengelakkan kita tidak jadi macam syaitan ataupun tidak menjadi pengikut yang setuju dengan syaitan ini, bersubahat dengan syaitan ini, maka elaklah dulu ketika azan tu tak masuklah dalam tandas. Kan? Tandas di rumah ke, tandas di masjid ke, atau di mana-mana tandas. Tapi tidaklah ada asas untuk melarang kita masuk tandas itu. Tidak ada nas yang melarang kita masuk tandas ketika azan. Cumanya dengan mafhum kita bahawa syaitan ini suka tempat-tempat najis. Tempat najis itu ialah tandas. Maka ketika azan dilaungkan, elaklah, tunggulah sekejap. Tunggu sekejap untuk tidak masuk tandas ketika azan dilaungkan. Lepas azan masuklah. Tapi kalau kita dah emergency lah, tak boleh tahan lagi, dia masuklah juga. Tapi dengan syarat untuk mengelakkan, baca apa? Baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ada pula doa untuk protect diri kita. Walaupun dalam tandas itu ada syaitan dan sebagainya, khubus wal khaba'is, tapi dengan doa kita tadi, a'udzubika, kita minta lindung dengan Allah akan syaitan-syaitan yang ada dalam tandas itu, masuklah. Jadi gitulah. Baik. Begitu juga tempat syaitan ini, tempat-tempat yang macam rumah-rumah yang ditinggalkan, pondok-pondok yang tinggal, rumah-rumah yang ditinggal. Rumah siap lama dah, bertahun dah, tapi tak ada penghuninya, tak duduk. Dia beli yang lebih, duduk tak ada. Dia duduk tempat lain, tunggu pencin baru nak balik rumah tu. Rumah tu siaplah. Memang ada makhluk Allah yang akan menghuni di tempat itu. Itu di antara tempat yang dia akan lari. Betul juga rumah ni bangunan ataupun pokok-pokok besar. Pokok-pokok besar ni pun tempat syaitan juga. Di laut, ke laut dia pergi, tempat-tempat air dan sebagainya lah. Itu cerita pasal jin syaitan. Baik, tapi ala kuliah hadis itu tadi ceritakan bahawa apabila azan dilaungkan, memang syaitan ni lari, dan untuk itu kita janganlah turut serta dengan syaitan untuk lari, tapi kita pergi ke tempat
di mana azan itu dilakukan. Baik, itu mafhum sebaliknya. Ya. Baik, seterusnya 98 diriwayatkan daripada Muawiyah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ini cerita tukang azan pula, muazzin Bilal ni. Ya, tukang Bilal ni, muazzin. Al-muazzinuna atwalun nas. Para muazzin. Jadi dikatakan muazzinun ni bukan seorang muazzin, banyaklah. Kalau muazzinun. Atwalun nas adalah orang-orang yang paling panjang a'naqan. Unuq ataupun a'naq ni jamak dia. Banyak tukang azan dengan tengkuk dia lah, ataupun leher dia. Yaumal qiyamah. Bila tu? Para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ya. Jadi muazzin ini tengkuknya ataupun leher mereka panjang pada hari kiamat. Ya. Baik. Baik, kita tengok sini ya, tengok sikit teks rujukan saya di sini ialah daripada Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wal muazzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah rawahu Muslim. Jadi hadis ini riwayat oleh Muslim. Terjemah dia apa? Rawi al-hadis wa Muawiyah bin Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams. Ini cerita pasal Muawiyah yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Itu bin Abdul Manaf al-Qurashi al-Umawi, Amirul Mukminin. Ulida qabla bi'tsah 5 sinin. Muawiyah ini lahir qabla bi'tsah bi 5 sinin. 5 tahun sebelum Nabi dibangkitkan dia lahir. Ini Muawiyah yang meriwayatkan hadis ini. Waqila bi 70, ada kata 7 tahun sebelum Nabi lantik jadi rasul baru dia lahir. Waqila bi 13, ada mengatakan Muawiyah ni lahir 13 tahun sebelum Nabi dibiasakan. Banyaklah khilaf-khilaf. Baik. Apa yang kita nak sebut sini ialah Nabi sebut di sini iaitu berkaitan dengan muazzin ini. Oh, ini cerita banyak cerita Muawiyah ini. Baik, dia kata sini al-muazzinuna atwalun nasi a'naqan, qala an-Nawawi a'naqan. Kata Nawawi ni yang mengarang kitab ni. Wa bi fathi hamzah a'naqan jam' unuq. Ini dah bi fathi hamzah a'naq jam' unuq. Wa ikhtalafa salaf wal khalaf fi ma'nahu. Faqila ma'nahu aktsarun nasi tashufan ila rahmatillah ta'ala li'anna al-mutashawwif yutilu unuqi ila ma yatatlaw alaih. Ilai fa ma'nahu kathiratun ma yarawnahu min al-thawab. Maknanya kathirah ma yarawnahu minas thawab. Jadi artinya seolah-olah muazzin ini, kenapa leher mereka panjang? Kita tahu leher panjang ni kalau di Sarawak, kaum apa ya? Ada satu kaum Kadazan ke bukan? Kaum Dayak atau kaum Iban. Ya, ataupun kaum apa lagi? Sengaja ada bubuh gelang dekat leher supaya leher dia jadi, terutama perempuan dia lah, wanita kaum-kaum itu, leher dia panjang. Itu kepercayaan mereka lah. Tak ada kena-mengena dengan hadis ini. Ya. Tapi apa nak sebut ni di hari kiamat. Sekarang. Muazzin sekarang ni, kalau sekarang ni dia tukang azan, sekali azan, panjang leher. Sekali azan, panjang leher. Weh, berapa kali dia nak azan, sudah panjang pula leher dah. Dah jadi macam unta pula, ataupun macam zirafah. Itu cerita di dunia tidak mungkin. Ini dia kata, yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, al-muazzinuna atwalun nas a'naqan, iaitu para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya, paling panjang. A'naqan ni, ya. Yaumul qiyamah. Jadi kalau pada hari kiamat besok, jadi cerita hari kiamat, kita tengok manusia lehernya panjang. Itulah tukang azan di dunia dulu. Masa hidup dulu dia tukang azan. Jadi tak peliklah di hari kiamat. Di hari kiamat itu, yaumul qiyamah ni, yaumul qiyamah, Allah boleh buat apa sahaja. Kulit-kulit kita ni boleh bercakap. Mulut dah tak boleh bercakap. Di dunia ya Allah beri peluang mulut untuk bercakap. Tapi di akhirat kulit ni pula bercakap.
Kerana Allah mampu buat apa sahaja. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu buat apa? Kulli syai'in qadir. Allah membuat sesuatu dia mampu buat. Jadi nak memanjangkan leher tukang azan pun itu perkara senang bagi Allah. Dia apa fadilatnya? Atau apa kelebihan? Maksudnya, apa yang dapat kita ambil di situ ialah disebut di sini fama'annahu katsiratun ma yarawnahu minas thawab. Maksudnya dia akan lihat pahala dia yang begitu banyak. Panjangkan leher dia. Kalau tak panjang leher dia tak nampak pahala yang dia dapat. Jadi untuk dia nak tahu apa pahala yang dia dapat di akhirat besok, panjangkan leher dia boleh macam apa tu, submarine lah. Submarine tu, body dia dalam air, tapi dia punya apa, teropong tu, boleh panjangkan ke atas untuk melihat dan memantau apa yang ada di atas permukaan laut. Seolah-olah gitulah analoginya. Kalau kita nak tengok, badan di bawah laut, dalam air, tapi dia punya teropong, leher teropong itu akan diangkat di atas permukaan air dan dia boleh cover tengok semua apa yang ada di atas, seolah-olah gitu. Jadi begitu juga seorang tukang azan pada hari kiamat besok, lehernya panjang lebih daripada manusia lain kerana di sana dia boleh perhati, oh yeah, banyak pula hasil ataupun pahala yang dia dapat. Banyak pula pahala dia dapat. Sini kiri kanan penuh pahala dia. Jangan bayangkanlah dari segi keluasan akhirat itu, tak payahlah kita imagine. Tak mampu kita nak mencapainya bila sebut begitu. Ramai dengan milion-milion manusia. Tapi suasana di yaumil qiyamah itu berbeza dengan sekarang yang sangat terhad. Kalau kita nak tengok hasil harta kita pun terhad. Sinahat sikit-sikit terhad. Tapi di yaumul qiyamah, padang mahsyar besok, pada hari akhirat besok, bukanlah seperti di dunia ini yang boleh kita bayangkan. Cumanya di sini nak sebutkan bahawa kelebihan tukang azan itu adalah panjang lehernya. Ya. Jadi janganlah berebut pula nak azan nanti. Ya. Siapa yang dapat peluang jadi tukang azan, teruskanlah. Jadi kita tak mampu nak azan, apalah, kita ada peluang yang lain. Ya. Kita ada peluang yang lain. Tapi di sini nak cerita kelebihan mereka yang duk azan tempat masjid ke, di mana-mana apabila masuk waktu. Itulah dia katakan oleh Muawiyah bahawa Muawiyah kata, aku mendengar Rasulullah sabda. Dia kata, para muazzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Baik. Jadi itulah maknanya apa-apa yang kita dapat maklumat pada malam ini bahawa tentang ini. Baik, ada lagi waqila ma'nahu annahum sadatu wa ru'asa wal arabu tasifu li sadati bi tulil unuq wa qila ma'nahu aktsaru atba'an. Ya. Qila ma'nahu aktsar atba'an. Maknanya ramai pengikutnya. Sebab dia tukang azan. Dia laung. Siapa yang dengar azan dia itu akan menjadi pengikut ataupun orang yang akan menjadi saksi di atas apa yang dia laungkan. Dan baik, ada lagi. Wa qala Ibnu al-A'rabi ma'nahu, jadi makna dia yang tukang azan ni, a'naqu atwalun nas, a'naqan itu maknanya makna aktsarun nasu a'mala, iaitu ramai manusia yang beramal. Ya, dengan wa qala al-qadhi Iyad wa ghairuhu rawu ba'dhum i'naqan bi kasratil hamzah. Kalau mengikut A'rabi daripada Qadhi Iyad, a'naqan itu dia kasrahkan, i'naqan bi kasratil hamzah ay isra'an ilal jannah. Isra'an ilal jannah, iaitu cepat dia ke syurga. Isra'an ilal jannah wa huwa sirul unuq. Ya, jadi dia katakan isra'an ilal jannah, lebih sur'ah kepada masuk syurga. Masya-Allah. Kan? Itu kan azan itu dia. Dan itu kelebihannya. Ini semua hadis-hadis sahih. Min fawaidil hadis, katakan bahawa al-faidatul ula, faedah fawaid al-hadis ini, hadis tentang muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah, ini faedah ataupun hadis, fawaidul hadis. Al-hadis dalilun ala fadl azan wa azimun. Jadi dalil kelebihan azan itu dan kelebihan
kebesaran dan keagungan azan itu qaddara sahibu yaumal qiyamah. Ya, iaitu tukang azan itulah yaumul qiyamah. Waqtalafa limaza lam yu'zanun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'azim fadlul muazzin qala al-Qurtubi rahimahullah wa'tazara an kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'zin lima yashmilu alaihi al-azan min asy-syahadah bir risalah. Wa qila inna ma taraka al-azan lima fihi min hayy ala itu hayy ala as-salah hayy ala al-falah itu hayy ala wa hiya amrun fakana la yas'u ahadan mimman sami'a ta'akhir wa in kana lahu hajatan aw darurah wa qila li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam fi syughli anhu bi umuril muslimin wa hadha huwa sahih ya. Baik, jadi itulah kelebihan bagaimana tukang azan ini banyak fadilat-fadilat dan huraian dan syarah tentang berbagai-bagai tafsiran para ulama tentang hadis ini. Ya, itu jelaslah pada kita akhirnya kita bahawa tukang azan itu memang hebatlah. Kan? Jadi alhamdulillah sesiapa yang dapat pulang azan itu teruskan dan sesekali gile-gile lah bagi kawan-kawan sama yang nak azan kan. Baik, banyak lagi cerita ini. Baik, seterusnya kita pergi pada perkara 99. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'u mada sautiz muazzin jinni wala ins wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Baik. Ini berkaitan dengan suara azan ini pula. Ya, mana? Baik. La yasma'u mada sautil muazzin. Tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia. Wala syai'un atau sesuatu apapun selain pada jin dan manusia yang bukan jin dan manusia lah. Jamadat ataupun perkara gunung ganang, haiwan, binatang dalam laut, di darat ataupun di udara. Itu dia wala syai'un illa. Ini dia kata la illa ni. Dia nafi dan disebutkan illa syahidalahu yaumal qiyamah. Ya, iaitu tidaklah mendengar sejauh mana suara muazzin berkumandang oleh jin atau manusia atau sesuatu apapun selain daripadanya akan bersaksi untuknya di hari kiamat. Oh, hebat lagi cerita azan ni. Ya, iaitu suara muazzin ini boleh didengar bukan sahaja oleh manusia dan jin, hatta ikan di laut, binatang di hutan, makhluk-makhluk di udara. Dengar azan itu, maka syahidalahu. Syahidalahu itu ialah menjadi saksi. Saksi apa? Saksi tukang azan itu azan, melaungkan azan. Mereka menjadi saksi. Ya, manusia, jin, ikan, apa saja makhluk di lautan, makhluk di daratan, makhluk di udara menjadi saksi. Jadi hebatnya tukang azan itu maksudnya kalimah-kalimah azan itu yang dilaungkan oleh tukang azan. Jadi dia melaungkan kalimah yang hebat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah-kalimah hebat. Kalimah-kalimah tentang tauhid, tentang Nabi, tentang mengajak orang kepada solat yang menjadi perintah Allah itu. Perintah yang utama. Mengajak orang pergi melaksanakan perintah as-salah itu. Dan begitu juga untuk memberi kemenangan dan kejayaan kepada orang yang salah tadi. Dan sebagainya. Ya. Maka tukang manusia yang melaungkan itu, maknanya tukang azan, maka inilah dia akan, makhluk lain akan menjadi saksi kepada laungan dia. Apa yang dia laungkan itu, semua makhluk menjadi saksi. Bila jadi saksi, yaumul qiyamah. Jadi tentulah, sebab tu berkaitan dengan tengkuk yang panjang, kemudian menjadi saksi semuanya itu. Jadi banyak perkara kelebihan dan fadilat, keutamaan
azan dan tukang azan. Itu hebatnya, itu syiarnya. Sebab itu azan itu dilaungkan. Lepas tu kadang-kadang penceramah macam ni dah masuk waktu. Patutnya kita azan lah. Kan? Jadi kalau nak azan saya kena berhenti lah. Ataupun azan sambung. Biasanya tak sambung lah dah. Bila dah berhenti tu nak panaskan balik susah kan. Jadi saya kira lajak sikit kan. Lepas tu kita berhenti azan lah dengan tinggal azan pula. Lepas tu tak sambung lah dah. Sebab kita nak warming up balik susah kan. Jadi kita noktah situ je lah. Kan? Boleh ya? Baik, jadi akhir sekali boleh azan lagi? Ya, sekejap lagi. Jadi maknanya, kesimpulannya bahawa tukang azan ini dan azan itu sendiri ya memang suatu yang disyiarkan dan dilaungkan dan itu juga bahawasanya azan yang dilaungkan oleh tukang azan itu akan disaksikan oleh seluruh makhluk Allah dan dari kiamat akan menunjuklah inilah tukang azannya, inilah tukang azannya dan inilah tukang azannya. Akhirnya tukang azan itu tadi akan mendapat pahala-pahala yang besar tadi dan isra'atu ila jannah dan cepat dia pergi ke syurga dan sebagainya. Dan itulah kelebihan azan dan tukang azan. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis tentang keutamaan azan sangatlah banyak. Banyak cerita-cerita pasal azan ini. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kita tunggu di situ, insya-Allah kita sambung lagi. Kalau nak habiskan pun banyak lagi kisah yang nak disebutkan, yang dihurai dan disyarahkan. Kita tunggu dulu di situ untuk kita beri ruang untuk azan dan kita jumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا عن تفرقا معصوما. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحان